Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Iman binti Muhammad Nazri daripada unit BM1. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 3 saya iaitu peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pengenalan. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang kaya dengan sejarah dan perkembangan secara meluas melalui pelbagai proses pencantuman beberapa budaya serta pelbagai tamadun. Asal-usul bahasa Melayu ini dikatakan bermula dari rumpun bahasa Austronesia yang berkembang di Kepulauan Melayu. Bahasa ini mengalami perubahan demi perubahan sejak daripada prasejarah sehingga kini. Pelbagai faktor mempengaruhi perubahan bahasa ini termasuklah perdagangan, penjajahan dan penyebaran agama. Berikut merupakan 2 tokoh bahasa Melayu yang telah saya kaji iaitu Abdullah Hassan dan Nik Safiah Karim. Latar belakang Prof. Emeritus Abdullah Hassan. Latar belakang pendidikan. Mendapat pendidikan awal di Malaysia, memiliki ijazah sarjana dalam bidang linguistik, memperoleh PhD dalam bidang linguistik. Karier, berkhidmat sebagai pensyarah dan profesor di Universiti Malaya dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Aktif memberi syarahan dan ceramah berkaitan linguistik dan sosiolinguistik, terlibat dalam penyelidikan dan penulisan buku mengenai bahasa dan komunikasi. Pengiktirafan, dihormati sebagai tokoh akademik yang memperjuangkan bahasa Melayu. Menjadi rujukan penting dalam kajian linguistik di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Anugerah dan penganugerahan. Menerima anugerah tokoh bahasa dan akademik daripada badan-badan bahasa dan institusi pendidikan. Pengiktirafan mencerminkan sumbangan besar dalam memperkaya dan memperkembangkan bidang linguistik di Malaysia dan di Asia. Seterusnya, latar belakang Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah binti Abdul Karim. Latar belakang pendidikan. Ijazah Sarjana Muda Sastra di Universiti Malaya pada tahun 1963. Ijazah Sarjana Sastra Universiti Malaya 1965. Ijazah kedoktoran dalam linguistik transformasi generatif Ohio University di USA pada tahun 1976. Karier. Bersara sebagai penyandang kursi pengajian Melayu 1994. Kini karyawan tamu di Akademi Pengajian Melayu UM. Pengiktirafan, gelaran Profesor Emeritus dan ijazah kehormat Doktor Persuratan oleh UM dan UKM. Anugerah Tokoh Ilmuwan Bahasa oleh DBP pada tahun 2001. Anugerah Tokoh Pejuang Bahasa oleh Persatuan Linguistik Malaysia pada tahun 2004. Anugerah dan penganugerahan, Kesatria Mangkunegara, Johan Setia Mahkota, Johan Panglima Negara dan Tokoh Madrasah Peringkat Kebangsaan pada tahun 2013. Seterusnya, saya akan menerangkan peranan tokoh-tokoh tersebut dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama ialah peranan Abdullah Hassan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Peranan yang pertama ialah penulisan akademik dan buku ilmiah. Dr. Abdullah Hassan telah menulis banyak buku dan artikel berkaitan bahasa Melayu, linguistik dan pendidikan bahasa. Karya-karyanya boleh menjadi rujukan penting di institut pendidikan dan digunakan secara meluas di peringkat universiti. Yang kedua, penghasilan kamus dan bahan rujukan. Beliau turut terlibat dalam penghasilan kamus bahasa Melayu serta bahan-bahan rujukan lain yang membantu memperkayakan kosakata dan pemahaman bahasa Melayu khususnya bagi penutur baharu dan generasi muda. Seterusnya yang ketiga, memperkasakan pengajaran bahasa Melayu. Melalui pelbagai kajian dan pengajaran, Dr. Abdullah Hassan banyak membantu dan menyusun kurikulum dan teknik pengajaran yang berkesan untuk bahasa Melayu bagi memastikan bahasa ini diajar dengan cara sesuai dan menarik. Dan yang keempat, penyelidikan dan kajian. Beliau melakukan kajian mendalam tentang isu bahasa Melayu termasuklah aspek tata bahasa, linguistik dan perubahan sosiolinguistik. Hasil penyelidikan ini membantu memperkukuhkan lagi dasar-dasar bahasa negara serta memberikan kefahaman tentang kepentingan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, saya akan membentangkan peranan Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, pendidikan dan akademik. Sebagai pensyarah di Universiti Malaya,
Beliau terlibat dalam pengajaran dan penyelidikan bahasa Melayu serta pernah menjawat jawatan Dekan Fakulti Sastra dan Sains Sosial. Yang kedua, kepimpinan dalam organisasi bahasa. Beliau pernah menjadi Presiden Persatuan Linguistik Malaysia selama 18 tahun dan menunjukkan komitmen beliau dalam memperkukuhkan bahasa Melayu melalui organisasi profesional. Seterusnya ialah perlibatan dalam Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Beliau terlibat dalam pelbagai aktiviti dan program di bawah DBP untuk memperkembangkan bahasa Melayu termasuk penyemakan istilah dan penterjemahan karya antarabangsa ke dalam bahasa Melayu. Seterusnya, pembelaan bahasa Melayu. Nik Safiah Karim sering memperjuangkan hak bahasa Melayu dalam sistem pendidikan dan pentadbiran. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu ini harus diperkukuhkan sebagai bahasa rasmi dan ilmu di Malaysia, terutamanya dalam menghadapi cabaran penggunaan bahasa Inggeris. Yang seterusnya, pembangunan istilah baru. Beliau juga aktif dalam membangunkan istilah-istilah baru untuk menyesuaikan bahasa Melayu dengan bidang-bidang baharu seperti sains dan teknologi agar bahasa ini relevan dan mampu menjadi bahasa ilmu dalam semua bidang. Yang seterusnya, advokasi awam. Selain akademik, beliau sering berbicara di dalam pelbagai forum media mengenai pentingnya bahasa Melayu dalam pembinaan identiti nasional dan pemupukan perpaduan rakyat Malaysia. Seterusnya, pemikiran Abdullah Hassan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Abdullah Hassan berpendapat bahawa pemerkasaan bahasa Melayu ini sangat penting untuk meningkatkan kualiti bahasa tersebut dan memartabatkan budaya kebangsaan. Beliau ni menekankan penggunaan bahasa yang betul dan berkualiti serta pendidikan bahasa di sekolah-sekolah bagi memastikan pelajar menghargai dan memahami bahasa itu secara lebih mendalam. Beliau juga melihat bahawa bahasa Melayu ini sebagai alat penyatuan masyarakat berbilang kaum di Malaysia yang berupaya untuk memupuk perpaduan dan mengukuhkan identiti negara. Selain itu, Abdullah Hassan percaya bahawa bahasa Melayu perlu berkembang supaya mampu mengungkapkan konsep-konsep moden dalam sains dan teknologi. Melalui karya penulisan, kajian dan buku-bukunya, beliau telah menyumbangkan kepada peningkatan kesedaran tentang pentingnya bahasa Melayu. Beliau juga menyokong dasar-dasar bahasa yang mengekalkan kedudukan bahasa Melayu dalam urusan rasmi dan pendidikan tinggi menjadi bahasa ini berdaya saing di peringkat global. Pemikiran Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau menekankan kepentingan penggunaan bahasa Melayu yang tepat dan berkualiti dalam komunikasi harian serta bidang akademik melalui penerbitan lebih daripada 35 buah buku berkaitan bahasa termasuklah Tata Bahasa Dewan dan Sosiolinguistik Bahasa Melayu dan Pengajaran. Beliau menyediakan rujukan penting bagi masyarakat dan pendidik dalam memahami struktur dan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Selain itu, Nik Safiah Karim juga menekankan peranan bahasa Melayu sebagai asas kepada pendidikan negara. Beliau berpendapat bahawa buku ilmiah dan akademik haruslah ditulis dalam bahasa Melayu untuk memastikan penyebaran ilmu yang meluas dalam kalangan masyarakat tempatan. Beliau juga menekankan tanggungjawab seorang guru dalam penggunaan bahasa Melayu dan menasihati orang Melayu untuk mempelajari serta memartabatkan bahasa mereka yang tersendiri. Fokus beliau ialah terhadap sosiolinguistik membantu memahami variasi dan dinamika bahasa Melayu dalam konteks sosial yang penting untuk. Sekarang saya akan membanding bezakan peranan Abdullah Hassan dan Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama ialah pendidikan dan akademik. Kedua-duanya terlibat secara aktif dalam bidang pendidikan dan pengajaran bahasa Melayu di peringkat universiti. Abdullah Hassan memberikan ceramah dan latihan kepada guru dan pelajar, manakala Nik Safiah Karim berkhidmat sebagai pensyarah dan dekan di Universiti Malaya serta terlibat dalam pengajaran sosiolinguistik. Yang kedua, perjuangan memartabatkan bahasa Melayu. Abdullah Hassan dan Nik Safiah Karim masing-masing dikenali sebagai pejuang bahasa yang gigih. Mereka berdua berusaha memastikan bahasa Melayu ini dihargai dan digunakan dengan betul dalam pelbagai bidang termasuklah bidang pendidikan dan pentadbiran.
Perbezaan peranan Abdullah Hassan dan Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Peranan dalam dasar bahasa. Abdullah Hassan, beliau terlibat dalam perbincangan mengenai bahasa, namun sambungannya lebih kepada sifat akademik dan mendidik melalui penulisan dan penyebaran ilmu bahasa. Nik Safiah Karim pula terlibat secara langsung dalam pembentukan dasar bahasa melalui jawatan-jawatan dalam organisasi dan jawatan kuasa kebahasaan. Beliau mempunyai pengaruh besar dalam menentukan haluan dasar bahasa di Malaysia dan serantau. Kepimpinan dalam organisasi bahasa. Abdullah Hassan tidak terlibat secara langsung dalam memimpin organisasi bahasa pada skala yang sama, tetapi sumbangan beliau lebih tertumpu kepada latihan atau ceramah untuk memperkasakan guru-guru dan pelajar dalam bahasa Melayu. Nik Safiah Karim pula memegang jawatan penting seperti Presiden Persatuan Linguistik Malaysia dan berperanan aktif dalam pelbagai badan seperti Lembaga Pengelolaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau juga terlibat dalam jawatan kuasa bahasa serantau. Seterusnya saya akan melakukan banding beza pemikiran Abdullah Hassan dan Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Persamaan, kepentingan pendidikan. Kedua-dua tokoh ini menekankan pendidikan bahasa Melayu yang berkualiti. Mereka percaya bahawa sistem pendidikan yang efektif memainkan peranan besar dalam memastikan bahasa Melayu ini dihargai dan difahami oleh generasi muda. Yang kedua, memperkasakan bahasa Melayu. Nik Safiah Karim dan Abdullah Hassan bersama-sama berpendapat bahawa penggunaan bahasa Melayu yang betul dan berkualiti perlu dipromosikan dalam kalangan masyarakat untuk memperkukuhkan status bahasa Melayu tersebut. Berikut merupakan perbezaan pemikiran Abdullah Hassan dan Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Fokus akademik dan karya. Abdullah Hassan, beliau lebih menumpukan kepada peningkatan mutu tata bahasa dan kosakata. Penulisan karya yang membolehkan bahasa Melayu ini digunakan dalam pelbagai bidang moden seperti sains dan teknologi. Nik Safiah Karim pula, beliau lebih bercenderung kepada aspek sosiolinguistik dan peranan bahasa dalam konteks sosial serta pentingnya dalam pendidikan tinggi dan buku ilmiah. Pelibatan dalam penulisan. Abdullah Hassan, beliau menghasilkan karya-karya yang memberikan fokus kepada panduan penggunaan bahasa Melayu. Nik Safiah Karim pula, beliau lebih banyak menulis dan mengedit buku-buku akademik yang mengkaji peranan bahasa dalam konteks sosial dan pendidikan. Kesimpulannya, kedua-dua tokoh ini telah memperkayakan pemahaman dan penggunaan bahasa Melayu melalui peranan mereka sebagai ahli akademik, penulis, pendidik dan pemimpin. Pemikiran kritis Abdullah Hassan dalam linguistik dan sumbangan strategi Nik Safiah Karim dalam pembentukan dasar bahasa Melayu ini membantu memastikan bahasa Melayu terus relevan, dihormati dan digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.